Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua abang-abang, kakak-kakak, sahabat-sahabat yang dah menontonkan video ini. Saya Muhammad Afizi, pengarah syarikat Kasih Al-Wafi, syarikat yang kita sama-sama bangunkan untuk meneruskan kesinambungan legasi almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Kita juga menyebarkan produk-produk yang berkualiti dan diharapkan dapat membantu lebih ramai orang ramai di luar sana. Baik, hari ini saya nak kongsi sedikitlah secara ringkas. Ini saya jarang-jarang buat video, tapi kita dalam perancangan nak banyakkan lagi video supaya lebih ramai lagi orang-orang yang ingin bertanya, ingin mengetahui tentang produk kita dapat mengetahui jawapan dengan lebih pantas dengan adanya video ni lah. Baik, saya untuk video kali ini saya lebih fokus kepada ejen-ejen, sahabat-sahabat, abang-abang, kakak-kakak di luar sana. Untuk saya menjawab serba sedikit mengenai saya akan jawab sepintas lalu, bermaksud saya akan bagi jawapan ya, tidak dan sebagainya, tapi tidaklah terlalu detail ya. Jadi setidak-tidaknya sahabat-sahabat, kakak-kakak, abang-abang yang mengharapkan jawapan segera akan dapat sesuatu lah daripada video ini. Baik, mulanya kita akan cakap mengenai halal. Produk kita ni halal JAKIM. Halal JAKIM ni kalau kata ada orang nak inquiry, kita akan jawab JAKIM ni satu badan yang sangat particular dan detail dalam memberi kelulusan lah. Jadi kita tak perlulah sampai kita sendiri nak pergi tengok, contohlah soft gel diperbuat pada bovin kan. Jadi kita cakap sembelih ketak lembu tu, sembelih ketak kerbau tu, kita tak perlu sampai macam tu lah. Even ikut hukum pun macam tu. Jadi bila kita dah letakkan tanggungjawab itu pada JAKIM sebagai satu badan yang kita percayai, jadi kita yakin dengan apa yang dilakukan oleh pihak berwajib lah, terutamanya JAKIM. Jadi dari segi halal, kita memang halal. Tidak perlu diragui lagi. Kalau ada orang yang cuba menimbulkan was-was, itu bukan cara kita buat marketing lah. Kadang-kadang setengah pihak tu dia timbulkan was-was sebab dia nak promote produk dia. Kita tak salahkan sesiapa, tapi cara kita ialah kita memberi penjelasan dan bukti lah. Maksud kita dah lulus, kita ikut prosedur kerajaan dan sebagainya. Okey, yang keduanya, adakah produk kita selamat? Ya, selamat. Sebab kita ikut prosedur kerajaan. Bermaksud kita daftar dengan Biro Farmaseutical Kebangsaan Malaysia, BPFK, di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita ada chemical test, kita ada certificate of analysis, saya akan lampirkan kemudian. Jadi benda tu dia akan sentiasa renew. Even kalau kata kita nak lagi yakinkan orang, kita akan buat test setiap beberapa tahun lah untuk menunjukkan produk kita tu selamat digunakan. Okey, untuk dari segi soft gel ni satu memang halal lah, keduanya selamat dimakan sebab dia hanya akan larut di dalam perut kita dan akan mengeluarkan minyak yang terkandung dalam soft gel tersebut lah untuk manfaat kita, khasiat kita. Jadi dari segi halal kita dah halal, dari segi selamat kita selamat, kita ada nombor KKM dan sebagainya. Okey, dari segi soft gel, berapa tahun produk ni boleh bertahan? Dari segi yang disyorkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk shelf life, maksudnya produk ni ada di atas rak untuk dijual ialah 2 tahun. Jadi 2 tahun ni bukannya dari minyak tu datang kat Malaysia lah, dari production tu sendiri. Bermaksud kita ambil tarikh yang untuk selamat kepada pengguna. Tapi saya nak bagi tahu dekat abang-abang, kakak-kakak di luar sana, produk kita kebiasaannya setiap 2 ke 3 bulan ada production baru. Jadi tuan-tuan boleh cakap dekat prospek ataupun kat pelanggan yang produk kita ni tak sama macam orang lain. Produk orang lain dia mungkin buat satu production yang banyak untuk jimatkan kos syarikat. Dia buat contohnya dalam 10,000 botol, yang mana dia sebarkan dekat ejen dan reseller dia. Kemudian barang tu ada kat tangan reseller ataupun kat tangan stokis tu, ataupun dekat tangan kedai, mungkin dekat rak tu dah 3 bulan, 6 bulan, 8 bulan baru terjual. Tuan-tuan boleh tengok dekat sini ada dia punya production date, tarikh kita jual semua kan. Okay, ni contoh je lah ya, ni contoh. Jadi dekat production date tu biasanya produk kita dalam kilang ke sini sekitar 4 minggu atau 6 minggu biasanya. Dan kita jual kepada ejen-ejen ataupun reseller dan kepada direct customer juga dalam 2 bulan, 3 bulan habis. Kemudian kita akan restock baru lah. Sebelum produk tu habis, kita akan restock baru. Itu kelebihan kita lah. Okey, kenapa soft gel kadang-kadang keras dia punya luar tu? Sebab
dia memang keluar baru daripada kilang. Kita kata kilang sampai, kita baru letak sekejap je, contohnya 2 minggu ataupun sebulan, dah ada orang beli. Benda tu masih baru, soft gel tu. Dan dia punya tekstur memang keras sedikit lah. Saya pernah kongsikan dalam video yang sebelum-sebelum ni. Jadi saya harap itu menjawab soalan tu lah, kenapa setengah orang dapat dia masih keras, setengah orang dapat produk lain lah, bukan itu punya dia rasa macam lembik kan, macam gelatin kan. Sebenarnya yang dah lembut tu yang kita boleh tekan macam kenyal macam itulah dia, apa orang panggil, boleh picit-picit tu, dia sebenarnya dah lama sikit lah dekat rak tu, mungkin dah 2-3 bulan, 4-5 bulan macam tu. Okey, jadi itu sebab dia baru keluar dari kilang. Dan kadang-kadang kenapa bila kita dapat, saya tahu ada 2-3 komplain baru ni, dalam dia melekat-lekat. Sebenarnya bila kita post, barang tu boleh gerak, bergoyang dalam tu sebab dia masih keras. Dia melekat ni kebiasaannya lah. Benda tu berlaku sebab proses penghantaran delivery tu. Kadang-kadang barang bungkusan kita ni ada dekat dalam lori kurier ataupun dekat store diorang dalam keadaan panas, ataupun diorang dah masuk lori, mungkin esok lambat jalan ataupun cuaca terlampau panas, lori diorang tak ada ventilation yang bagus. Benda tu mempengaruhi lah. Bila soft gel tu dalam keadaan panas, dia melembik lah. Sebab tu kalau dikata dekat kita orang, dekat office ataupun dekat store, kita ada sistem penggunaan yang baik. Bermaksud barang tu dijaga dengan sebaiknya lah. Biasanya kita goncang memang berbunyi lah, maksudnya dia tak melekat-melekat macam tu. Salah satu nak tengok produk tu sama ada panas ataupun dah lama, itulah dia dah start lembik. Kalau dia lembik tu dia mudah melekat, maksudnya tekstur dia tu lah. Baik, kemudian kita cakap mengenai apa advantage produk kita. Okey, produk kita punya advantage antaranya 2 benda. Satu ialah dibotolkan dalam botol gelap, yang mana ia bertujuan untuk mengekalkan khasiat zaitun dan batu soda itu sendiri. Yang keduanya lah, ia senang bawa. Letak je dekat tepi katil, kat atas meja, senang bawa. Nak travel semua senang. Kita tak bimbang nak makan, tumpah lah dan sebagainya lah. Keduanya, bila kita nak amalkan dia mudah. Kita hanya minum, telan minum, makan. Kita tak ada rasa minyak kat tekak tu lah. Jadi setengah orang dia tak suka rasa minyak-minyak tu. Jadi kita punya produk tu lah untuk membantu mereka yang nak senang amal lah. Okey, ni ada soalan. Dari mana asal-usul minyak kita? Untuk habatus sauda, kita ambil raw minyak tu dari Syria dan Turki. Untuk habatus sauda, Syria dan Turki, dan diproses di Sri Lanka. Bermaksud habatus sauda tu dari Syria dan Turki, kemudian proses kat Sri Lanka untuk menghasilkan minyak, kemudian baru kita ekspor ke Malaysia lah. Import import ke ekspor, lupa dah. Import ke Malaysia, dan kita proses di sinilah, soft gel kan tu. Okey, kemudian kalau olive kita ambil dari Andalusia lah, dekat Spanyol. Jadi itu secara ringkasnya. Nanti saya akan kongsikan lagi video selanjutnya. Dan satu lagi soalan terakhir ialah, bilakah waktu yang sesuai untuk makan? Waktu sesuai untuk makan sebenarnya dari kajian saintifik tak ada waktu yang betul-betul diwajibkan lah. Bermaksud setengah kajian kata sebelum makan, setengah kajian kata selepas makan. Jadi dari sini kita syorkan zaitun ambil malam, habatus sauda ambil pagi lah. Ataupun terbalik pun tak apa sebenarnya, sebab feedback dari customer ada macam-macam lah. Jadi saya rasa dalam video saya yang berdurasi 9 minit ni, saya harap dapat membantu abang-abang, kakak-kakak di luar sana untuk lebih yakin dengan produk kita dan sama-sama terus menyebarkan produk ni. InsyaAllah nanti Ustaz Don akan muncul, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.